Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di sini saya kongsikan pengoperasian kita mulai besok 15 Julai hari Rabu, di mana semua pelajar akan boleh turun ke sekolah. Sebelum itu kita imbas balik 3 perkara pokok yang telah pun digariskan dalam garis panduan pengurusan pembukaan sekolah pada 24 Jun tempoh hari. So, 3 perkara pokok itu adalah memastikan pengurusan sekolah dapat berjalan dengan lebih teratur dan lancar, keselamatan, kesihatan semua warga diutamakan semasa berada dalam premises sekolah. Kemudian proses PDPC berlaku dalam keadaan yang selamat. So, kata kunci di situ adalah selamat. Dan kita juga diminta untuk menyisipkan beberapa perkara dalam PDPC kita yang telah pun diwawarkan oleh pihak KKM. So, yang pertama ialah elak bersalaman ataupun bersentuhan. Kalau nak bersalam, kalau perlu bersalam, gantikan salaman itu dengan meletakkan tangan di bahu ataupun di dada. Menjarakkan diri antara satu sama lain sejauh 1 meter. So, dalam konteks ini, bahu ke bahu ataupun body ke body 1 meter. Elakkan 3C dan amalkan 3W. So, 3 slide tadi merupakan perkara-perkara yang kita perlu sentiasa ingatkan para pelajar kita dan kita sendiri pun perlu memudayakannya. So, kita lihat kepada peranan kita. Yang ini yang saya pernah kongsikan pada taklimat yang pertama tempoh hari, peranan pentadbir. So, tak perlu saya nak ulang balik. Peranan guru. Okey, peranan guru seperti biasalah menyediakan RPH. Cuma saya suka memperingatkan sekarang ini untuk Form 1, Form 2, Form 3, Form 4 yang menggunakan DSKP, kita ada yang dinamakan sebagai kurikulum yang dijajarkan, whereby kita perlu memenuhi waktu minimum yang dinyatakan di situ. Untuk makluman cikgu-cikgu, saya belum lagi membuat pengiraan, harap-harap kita memenuhi. Kalau tak memenuhi, bermaksud terpaksa kita membuat jadual yang barulah. Okey. Melaksanakan PDP bersesuaian dengan kesediaan murid dan situasi semasa. Ingatkan murid untuk jaga kebersihan dan amalkan penjarakan sosial. Dan sekiranya ada pelajar yang bergejala, maka pihak pentadbir ini hendaklah dimaklumkan. Manakala peranan ibu bapa pula seperti yang telah dimaklumkan sebelum ini, memastikan anak yang hadir ke sekolah hanya yang sihat sahaja. Yang tak sihat tak perlulah. Membantu anak ataupun anak jagaan untuk belajar, memberi motivasi kepada anak untuk terus belajar dan seboleh mungkin menyediakan bekal dan memaklumkan pihak sekolah jika anak ataupun anak jagaan tidak dapat hadir ke sekolah. Pelaksanaan dan pengoperasian. So, kita ada 3 model yang kita diberi pilihan. So, model 1 ialah model 1 sesi. Ini untuk sekolah yang dapat menampung semua pelajar je. Model 2 ialah model 2 sesi. Model 3 ialah model penggiliran. So, yang kita akan guna pakai adalah model 2 sesi. Dan di mana kita sememangnya 2 sesi dan selepas ini pun kita kekal dengan 2 sesi. Okey, mengapa kekal dengan 2 sesi dan kita tidak menggunakan penggiliran? Kerana dalam menentukan model tadi, sekolah perlu mengoptimumkan penggunaan ruang di sekolah. So, kita ada bilik-bilik yang kita boleh tempatkan pelajar. Sebab itulah kita menggunakan model yang kedua dan tidak menggunakan penggiliran. Kehadiran guru wajib sekiranya suhu melebihi 37.4 darjah Celsius
Okey, ataupun cikgu bergejala, maka cikgu tak perlu hadir, dapatkan cuti sakit. Saringan suhu ini akan dibuat sebelum cikgu-cikgu masuk ke pejabat dan sila catatlah pada borang yang disediakan, dan setiap masa penjarakan sosial ini kita wajib patuhi. Kehadiran pelajar pula, hanya yang sihat sahaja yang perlu hadir ke sekolah. Yang tak sihat, tak perlulah. Saringan suhu akan dibuat dekat dengan pagar masuk. Okey. So, kalau dahulu kita buat di Anjung Ilmu, tetapi arahan terkini ialah ianya mesti dibuat di pagar masuk. So, yang itu kita terpaksa akurlah dengan kehendak KPM. Suhu tidak melebihi 37.4. So, meaning to say, cikgu, kalau suhunya 37.5, bermaksud pelajar itu sudah dikira tidak sihat lah. Okay. So, kalau suhu dia lebih 37.4, okay, bagi dia rehat sekejap selama 5 minit. Okay. Untuk disaringkan untuk kali yang kedua. Okey, selepas 5 minit kita cek suhu dan suhunya masih lagi melebihi 37.4, kita buat lagi saringan. Okey. Tapi sebelum itu bagi dia rehatlah, rehat selama 5 minit. Kalau dia gagal ketiga kali checking tadi, maka pelajar itu perlu diarahkan balik. Okey. So bila kita kata diarahkan balik ini, kita kenalah ikut prosedur dia lah. Ya. Kena hubungi ibu bapa untuk mengambil anak mereka baliklah. Kalau tidak, mereka hendaklah diisolasikan. Dan kalau sempat hendak panggil balik mak bapak mereka semasa pelajar itu dicek masa di dekat pagar itu, so kita panggil semulalah ibu bapa mereka. Dan selepas disaring, pelajar hendaklah terus ke kelas masing-masing. Di mana di kelas ini, sepatutnya guru tingkatan dan caretaker sudah pun berada di kelas. Jadi, guru tingkatan dan caretaker perlu berada di kelas sehinggalah waktu PDPC yang pertama bermula. Perkara yang berikutnya, penjarakan sosial. Okey. So, seperti yang saya maklumkan tadi, penjarakan sosial adalah dia mengambil kira bahu ke bahu ataupun body to body dengan jarak 1 meter. So, dalam kelas kita minta supaya guru tingkatan menyediakan pelan tempat duduk, dan untuk kelas-kelas yang baru dibuka, so kita tak ada guru tingkatan, yang kita ada adalah caretaker. So, caretaker diminta untuk membantu menyediakan pelan tempat duduk. So, pada pelan tempat duduk perlu ada nama pelajar dan juga nombor telefon. Satu salinan serah kepada saya lah. Okay. So, untuk panduan cikgu-cikgu, jarak 1 meter body to body ini selepas kita ambil kira body to body. So, jarak antara meja adalah sekurang-kurangnya 70 cm. So, kita minta bantuan semua guru tingkatan dan juga caretaker agar dapat menyemak semula jarak itu. Okey, pastikan ianya sekurang-kurangnya 70, bukan cun-cun 70. Okey, 70 lebih, 71, 72, okey already. Alright. Dan jangan lupa tandakan pada kaki meja itu. Dan cikgu ingat semua warga sekolah, okey, ini ialah warga sekolah, memastikan penjarakan sosial itu sentiasa dipatuhi. Next, pelitup muka. Pelajar dan guru yang sihat digalakkan untuk memakai pelitup muka. Dia bukannya wajib. Dia akan jadi wajib sekiranya pelajar itu mempunyai imuniti badan yang rendah dan bergejala ataupun suhu dia melebihi 37.4.
Selain daripada itu, pelajar yang menaiki kenderaan awam juga perlu menggunakan pelitup muka. Untuk guru pula, wajib memakai pelitup muka jika seperti biasa, kalau dia mempunyai keimunan yang rendah, dia bergejala, mengajar di kelas, perlu menggunakan face mask, berurusan dengan pelawat juga perlu menggunakan face mask. Okay, next on the list ialah kerap mencuci tangan. So, perkara ini perlulah dijadikan amalan seluruh warga sekolah. So, kita menyediakan hand sanitizer dan juga sabun di merata tempat di sekolah. Perkara yang berikutnya berkenaan dengan sanitasi perabot di kelas. So, setiap bilik selepas ini akan dibekalkan dengan penyembur sanitasi dan perabot di kelas itu hendaklah disanitasi pada waktu terakhir. Okey, pada waktu terakhir setiap sesi. Yang membawa maksud sesi pagi perlulah mensanitasikan meja, kerusi di kelas pada waktu terakhir. Begitu juga dengan sesi petang. Perlu mensanitasikan meja, kerusi mereka di kelas itu sebelum mereka balik. Ada kelas yang saya nampak alas mejanya adalah berupa kain. Okey. So, kalau cikgu guna kain, ianya mestilah ditanggalkan. Tidak dibenarkan mengalaskan meja menggunakan kain. Okey. Kemudian bakul sampah cikgu. Bakul sampah itu dia, kalau nak kekalkan bakul sampah dalam kelas, bakul sampah itu dia mestilah ada penutup. Kalau tak ada penutup, maka bakul sampah itu perlulah dikeluarkan. Arah pergerakan. Jadi arah pergerakan perlulah kita akur bersama supaya tak adalah pelajar kata cikgu pun tak ikut arah pergerakan, mengapa kita perlu ikut. So, kita kena mendisiplinkan diri kita lah untuk ikut arah pergerakan itu. So, di atas lantai, okay, cikgu boleh nampak arrow warna biru ini. Okay. Biru ini adalah arah apabila pelajar mula-mula datang ke sekolah untuk ke kelas. Okay, itu adalah arrow biru. Manakala arrow merah ini pula, ianya mewakili arah yang perlu diikut oleh pelajar apabila meninggalkan kelas untuk balik ke rumah. Okay, so biru datang, merah balik. Dan kita ada satu warna lagi yang berwarna kuning, itu adalah arah pergerakan biasa. So, mengapa kita perlu buat arah ini? Alasannya senang sahaja supaya tidak berlakunya pertembungan, okay, antara dua pelajar lah, ya. So, dia hanya ada satu alur untuk pergi, satu alur untuk datang. So, untuk senang cikgu, arah pergerakan di sekolah kita olahkannya di mana bahu ataupun tangan lah, ya, dia sentiasa berada di tengah-tengah jalan. Sama macam kita bawa kereta lah. Tangan kanan kita berada dekat dengan divider di tengah-tengah itu. Okey. Penggunaan anak tangga pula, kita sudah fixkan mana tangga naik dan mana tangga turun. Jadi kena pastikan pelajar naik ikut tangga naik, turun ikut tangga turun. Okey, so ini adalah tugas utama untuk guru yang bertugas dan juga guru mata pelajaran, khususnya guru mata pelajaran yang perlu membawa pelajar ini ke makmal ataupun ke bilik seni dan sebagainya. Okey, ini adalah arah pergerakan tadi, inilah tingkat 3. Okey, so warna merah tadi adalah arah pergerakan untuk dia keluar.
Warna biru adalah arah untuk dia masuk. Okey. Ini ialah di blok tingkatan 6 dan sebelah sini ialah blok pendidikan khas lah. Okey. Mungkin cikgu tertanya-tanya lah, apa makna tanda kuning, kuning-kuning pada kelas-kelas ini kan? Okey, tanda kuning ini pada kelas ini bermaksud kelas itu terlibat dengan balik awal. Sebab ada kelas dia cuma ada 43 slot PDPC sahaja. Secara umumnya kita ada 50, Form 3 ada 50, Form 1, Form 2 pun ada 50 lah, definitely. So, Form 4 ada yang 43, ada yang 55, ada yang 56. Manakala Form 6 dia ada 60 slot altogether. Okay. So, yang kuning ini bermaksud mereka ini adalah kumpulan yang akan balik lebih awal. Okey, ini pula adalah tingkat 2. So, ceritanya sama sahaja cikgu. Tengok pada arah pergerakan. Alright. Tingkat 1. Kemudian tingkat bawah. So, saya nak beri perhatian cikgu. Beri perhatian kepada arah pergerakan tingkat bawah ini. So, mereka yang berada di blok sebelah sini, pendidikan khas ini. Okey. So, arah pergerakannya adalah daripada tangga sini, dia akan bergerak melalui bilik pendidikan khas. Okey. Dan dia akan pergi ke foyer. Itu arah pergerakan. Manakala mereka yang berada di blok tingkatan 6, pergerakannya ialah turun tangga, dia pusing kiri, ikut bengkel, RBT itu, yang sekarang ni sudah menjadi pejabat pendidikan khas. Okey, ikut alur tadi cikgu alur warna merah itu dan keluar. Ikut laluan foyer. Sama jugalah untuk sesi petang pun sama. Walaupun sesi petang sebenarnya untuk yang di sebelah sini, yang berada di blok Form 6, mereka ni sebenarnya boleh turun tangga, ikut jalan ini, okey, dan lalu ikut alur ini, menuju ke pagar. Alright. So, itu adalah arah pergerakan. Sebelum saya lupa, di sini ialah kawasan di mana kita akan tembak pelajar menggunakan termogan untuk saringan. Okey. So, ada kumpulan yang akan menembak di sini. Kemudian di kawasan Anjung Ilmu ini, ialah kawasan di mana kita mensanitasikan tangan pelajar lah. Kita spray menggunakan bahan untuk sanitize tangan mereka itu. Okey. So, di sini kita ada 4 orang untuk sesi pagi, sesi petang saya kurang pastilah. Belum membaca sepenuhnya. Di sini kita ada 2 orang untuk sesi pagi untuk spray alat sanitasi tadi. Bagi mereka yang datang awal, terlampau awal ke sekolah, di tepi sini sebenarnya ada sinki, mereka boleh juga cuci tangan di situlah. Dan untuk sesi petang yang datang terlampau awal, mereka dikendaki tunggu cikgu mereka di Anjung Ilmu. Manakala untuk pendidikan khas, ada 2 tempat parking di belakang itu yang tapaknya telah pun dicat warna biru. So, tempat parking ini cikgu tak boleh parking. Di sini adalah tempat di mana guru-guru dan PPM akan menyaringkan pelajar PPKI. Termasuklah penjaga mereka lah yang bawa mereka ke sekolah. Pintu masuk dan juga pintu keluar bilik. Jadi untuk kelas makmal bengkel yang banyak pintu itu, yang ada 2 pintu. So, pintu depan hanya diguna untuk masuk, pintu belakang guna untuk keluar.
So, dia tak boleh guna satu pintu sahaja untuk masuk dan keluar. Okey. So, masuk ikut satu pintu, keluar ikut satu pintu yang lain. Manakala untuk bilik guru utama yang berada di tingkat 1, kita telah pun melabelkan pintu itu, 2 pintu di hujung. Okey. Itu ialah pintu masuk. Pintu yang di hujung ni maksudnya satu pintu yang berdekatan dengan tangga dekat dengan pejabat. Satu pintu yang menghala, yang terdekat dengan Cikgu Wong Yi Ing itu. Okey. Itu adalah pintu masuk. Pintu keluar pula ialah pintu yang berada di tengah-tengah. Sebelum saya lupa, dalam bilik guru pun ada bakul-bakul sampah. So, bakul-bakul sampah itu cikgu pastikan ditutuplah. Kalau tak, simpan sajalah ya. Pengurusan data kehadiran murid, kehadiran akan diambil oleh guru tingkatan kecuali untuk kelas 1M, 3M, 3N dan 4L, caretaker akan ambil kehadiran. Kemudian caretaker ini memaklumkan guru tingkatan asal senarai pelajar yang tidak hadir. Okey. Kemudian form teacher akan kemaskinikan kehadiran dalam APDM. Call untuk menghubungi ibu bapa untuk mengetahui mengapa anak mereka tak hadir itu adalah tugas guru tingkatan, bukannya caretaker ya. So, untuk sesi pagi, semua urusan itu perlu selesai selewat-lewatnya 9.30 pagi, manakala sesi petang perlu selesai selewat-lewatnya 2.30 petang. Dan untuk makluman guru-guru tingkatan, okey, sebab tidak hadir kerana COVID-19, ada 3 sebablah yang cikgu boleh pilih. Bergejala COVID-19 sebab suhu dia melebihi 37.4. Okey, dia batuk, demam dan sesemalah. Okey. Mungkin pelajar itu dia sampai ke sekolah, kita saring dia sebanyak 3 kali dan tak lepas-lepas juga, so dia dikira sebagai bergejala COVID-19. Alright. Ataupun dengan kebenaran ibu bapa. Kemarin saya ada terima satu surat rasmi daripada penjaga seorang pelajar di 3B. Dia memaklumkan belum bersedia menghantar anak jagaannya ke sekolah. So, dia telah serahkan surat rasmi lah kepada sekolah. So, untuk kebenaran ibu bapa, dia perlu ada surat rasmi lah. Kalau andai kata dia ada WhatsApp cikgu, so cikgu print WhatsApp itu sementara menunggu surat rasmi daripada ibu bapa ataupun penjaga. Alasan yang ketiga ialah di kuarantin. Okey, kalau kuarantin dia perlu dokumen daripada KKM ataupun daripada PKD, PPD ya, Pegawai Perubatan Berdaftar. Okey. Dan cikgu jangan lupa form teacher masih lagi urus retan bulanan. Pengurusan data pengangkutan murid. Jadi untuk form 5 dan juga upper 6 dah dibuat, dan untuk kelas-kelas yang lain perlu melaksanakan benda inilah. Kita perlu tahu apakah mod pengangkutan pelajar-pelajar itu ke sekolah. So ini perlu diurus oleh guru tingkatan. Okey. Dan rumusan itu cikgu kena serahkan satu kepada cikgu Lau Aihwa. Hanya rumusan cikgu, bukannya Ali naik sekolah naik bas. Tak perlulah rumusan. Naik bas, bas sekolah berapa orang. Naik kereta jiran berapa orang. Itu di bawah kenderaan awam. Okey, aktiviti yang tidak dibenarkan masih seperti biasa. Okey, kita belum lagi menerima apa-apa hitam putih berkenaan dengan perkara ini. So, kita anggap ianya masih lagi berkuat kuasa. Cuma untuk solat di surau dibenarkan, tetapi perlu bawa peralatan sendiri. Okey, sebab dia tak boleh berkongsi. So, kena bawa peralatan sendirilah. Tindakan guru mata
pelajaran pertama yang masuk kelas pada 15 Julai. Samalah seperti apa yang telah kita buat untuk Form 5 tempoh hari dan juga Form 6 after 6 . So kita ulang balik sahajalah untuk pelajar peralihan Form 1, Form 2, Form 3, Form 4, termasuklah yang lower 6. Perkara-perkara yang kita telah sentuh, especially penggunaan tandas ini, cikgu. So tandas seperti yang saya maklumkan dahulu, mereka yang berada di blok tingkatan 6 menggunakan tandas tingkatan 6, selebihnya menggunakan tandas bersebelahan dengan bilik kaunseling. Okey, so untuk keluar kelas itu dia mestilah ada pas keluarlah, dan ingatkan pelajar cikgu untuk sentiasa cuci tangan selepas menggunakan tandas. Dan limit dalam satu tandas pada satu masa hanyalah 4 orang sahaja. Aturan waktu rehat, so seperti yang kita telah buat semenjak 24 Jun ni juga, tidak ada pelajar tidak akan membeli makanan mereka secara individu di kantin. Sebaliknya kita akan menggunakan kaedah tempahan makanan, sebab makanan perlu disediakan dalam keadaan bungkusan dan no dine in. So pelajar akan berehat dan makan di dalam kelas. Okey. So bila kita kata pelajar berehat dan makan di dalam kelas, bermaksud guru juga perlu berada dalam kelas. So siapakah yang akan berada dalam kelas? Okey, tak lain tak bukan guru tingkatan dan juga caretaker yang perlu berada dalam kelas. Okey. So untuk urusan pembelian makanan dari kantin, menu akan dihantar oleh pengawas ke kelas-kelas. Pelajar membuat tempahan dengan bayaran dikumpul oleh wakil kelas, kemudian wakil kelas akan hantar ke kantin. Di kantin akan ada guru yang sudah menunggu di sana untuk mengumpul apa yang ditempah oleh pelajar lah. So guru akan memastikan tempahan dan wang yang dibayar itu adalah sepadan. Wakil kelas akan keluar 5 minit lebih awal sebelum waktu rehat untuk mengambil tempahan yang telah dibuat dan terus pergi ke kelas lah. So makan dalam kelas. Sampah dalam kelas, okey, sila buang dalam tong sampah yang berada di luar itu, yang bertutup. Dan pada masa yang sama cikgu galakkan pelajar cikgu untuk membawa bekal dari rumah lah. Dan jangan benarkan pelajar berkongsi makanan. Okey, elakkan berkongsi sudu, garpu dan juga chopstick. Semua benda itu adalah bersifat peribadi. Sinki, okey, yang kita sediakan di bawah itu bukan tempat untuk mereka cuci Tupperware. Itu hanya untuk cuci tangan sahaja. Sebab kita tak nak nanti dia tersumbat. Perkara yang berikutnya, hebahan kita, jaga kita. Ini perlu kita laksanakan sebelum PDP, pada waktu rehat dan juga sebelum tamat persekolahan. But at least lah pada waktu rehat tu mesti ada. Okey, hebahan yang 3C, 3W tadilah. Ya. Aturan keluar kelas semasa balik. So guru bertugas berada di stesen dan mengawal pergerakan. Okey. Dan saya menjangkakan sebab saya khawatir guru bertugas juga dia ada kelas pada waktu tersebut. So kita kena guna juga guru mata pelajaran di dalam kelas itu. Okey. Juga perlu main peranan lah. So guru mata pelajaran perlu mengarahkan pelajar keluar mengikut barisan meja dalam kelas. Ini tunggu queue lah daripada guru bertugas. Okey, otherwise ikut saja urutan yang saya akan tunjuk kemudian. Okey. So guru bertugas ataupun guru subjek memandu arah. So kalau guru subjek
Dia memandu arah dan dia mengiring pelajar dari belakang. Okey? Memandu arah pelajar bergerak sepatutnya. Okey, ini ialah aturan keluar kelas. Kita akan bermula dengan tingkat 3 lah. Kalau di blok form 6 tingkat 3 yang akan keluar dahulu, uh, kita ambil yang dekat tangga yang keluar dahulu. So 5A dahulu diikuti oleh 5J, kemudian 4A, kemudian 5I, 5H, 5G. Kalau ada kelas di makmal, so makmal kimia 1 keluar dahulu, kemudian makmal kimia 2. Selesai ini barulah pergi ke tingkat 2. Okey, dia didahului oleh 6AA, 6AB, 6RA dan sebagainya lah sehingga habis. Okey. Ini untuk blok form 6. Di bawah ini pula adalah untuk blok pendidikan khas. So sama ceritanya dengan sesi petang. Alright. Mungkin saya tunjukkan balik cikgu. Jangan lupa tentang arah pergerakan ini cikgu. Okey, pergerakan keluar tadi. So, untuk sesi pagi memang mereka ni akan keluar ikut foyer sebab di Anjung Ilmu takut sudah ada pelajar yang menunggulah, pelajar sesi petang menunggu. Tidak boleh berlaku pertembungan arah yang bertentangan lah. So, pada sepanjang masa patuhi penjarakan sosial. So, ini ialah aturan untuk sesi petang tadi cikgu. Ini pula adalah jadual umum. Okey, cikgu boleh rujuk sendiri jadual umum ini. Cuma bahagian belakang ini saya senaraikan. Okey, beberapa kelas yang waktu PDP-nya cuma ada 43 slot. Okey, so inilah waktu-waktu kelas itu akan balik lebih awal berbanding dengan kelas-kelas yang lain. Ini pula ialah jadual umum untuk sesi petang. Okey, so PDP yang pertama akan bermula sekitar 12.30 untuk Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis dan selesai pukul 5.30. Untuk hari Jumaat dia balik awal sedikit pukul 5.10 lah. Okey, untuk makluman caretaker 1M ialah Cikgu Nur Lesung, 3M Cikgu Hairul, 3N Cikgu Suleiman dan 4L ialah Cikgu Mustaqim. So, itu sahaja perkongsian daripada saya. Sekian, terima kasih.